Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Buffet Ramadan pada kali ini. Ustaz akan bicarakan tajuk iaitu hikmah berpuasa. Sidang penonton sekalian, ya, Ustaz teringat ketika Ustaz masih kecil dulu, dia ada satu teka-teki yang selalu dimainkan. Yang selalu kita main dengan kawan-kawan lah, teka-teki. Yang menariknya satu teka-teki ini adalah terdapat seorang raja, ya, seorang raja ni yang sangat cerdik. Dia pandai, ya. Dia hanya akan bercakap sekali saja, boleh menyelesaikan banyak masalah, ya. Satu hari datanglah, maksudnya rakyatnya datang kepada raja tersebut, menyatakan bahawa tuanku, pokok dah ditebang. Okey, jadi raja diam seketika. Kemudian datang pula para petani. Kemudian para petani menyatakan bahawa tuanku, padi dah masak, boleh ambil. Kan? Kemudian datang pula tukang masak istana. Kemudian bertanya kepada tuanku, pada raja, tuanku, hari ni kita nak masak apa? Maka raja berfikir seketika, ya. Kalau sidang penonton, apa jawapan yang paling sesuai untuk menjawab ketiga soalan ni? Maka raja itu menjawab ketam. Maka apabila raja itu menjawab ketam, tiga persoalan tadi terjawab dengan sendirinya, ya. Macam mana? Pokok kayu dah siap ditebang, maka bila kita ketam, ya, zaman dulu ketam kan, nak buat papan kita ketamkan bagi jadi licin. Kemudian padi, sama juga padi, kita ketam padi supaya bukan menggunakan mesin padi. Zaman dulu kita ketam guna pisau yang diletakkan di tangan dan tarik. Kemudian nak makan apa pada hari itu, iaitu makan ketam, ya. Ini kehebatan raja tu. Jadi memang susah juga nak jawab tu, ya. Teka-teki sedemikian rupa kan. Tapi jawapannya ketam tu menyelesaikan ketiga-tiga masalah rakyat, ya. Jadi apa yang Ustaz cuba hubung kait dengan tajuk kita pada hari ini, itu hikmah puasa, ya. Perumpamannya tidaklah sepadan dengan apa yang Ustaz nak sebutkan, ya. Apa yang Ustaz nak nyatakan di sini adalah pensyariatan berpuasa ini, apabila Allah syariatkan berpuasa ini, sebenarnya, ya, telah menyelesaikan banyak masalah manusia. Dapat menyelesaikan banyak masalah hamba-hamba Allah, ya. Bagaimana? Kalau kita tengok, dengan berpuasa ini menyelesaikan masalah orang kaya, akan menjadikan dia bersyukur, ya. Akan memberi kesan atau memberi hikmah kepada orang miskin, menjadikan dia redha, ya. Hikmah kepada orang sakit, ya, menjadikan dia boleh meningkatkan tahap kesihatannya. Dan banyak lagi. Kalau nak dikirakan hikmah berpuasa ini terlalu banyak untuk dihitungkan oleh kita manusia biasa. Maka hikmah yang Allah tunjukkan, ya, melalui puasa ni sangat-sangat banyak. Tetapi yang paling penting, hikmah yang dapat daripada berpuasa ini ialah, ya, iaitu kecintaan Allah kepada kita untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Itu hikmah yang paling besar sekali, yang kita rasa bersyukur yang Allah kurniakan kepada kita, ya. Jadi macam mana? Ustaz nak cerita macam mana yang dikatakan bahawa puasa ini, hikmah puasa ini nak menjadikan orang itu bertakwa dan mendapat kasih sayang Allah. Allah dia tak nak bagi mudah-mudah kepada kita. Allah nak bagi kita sedikit berusaha. Tapi caranya macam mana? Melalui puasa. Baik, Ustaz akan sebut, ya, macam mana, ya. Allah SWT menyatakan bahawa sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah bertakwa kepada Allah. Maksudnya bukan Allah tengok wajah dia, bukan tengok rupa dia, bukan tengok warna kulitnya, pakaiannya, tetapi ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi Allah nak bagi jadi hamba dia bertakwa ni macam mana? Salah satunya melalui puasa. Itulah hikmah puasa. Macam mana? Okey, baik, mari kita tengok bagaimana Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ya. Dalam ayat ni Allah sebut yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan, ya, ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka Allah seru, wahai orang yang beriman, ya, supaya kita berpuasa
agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah sebenarnya hikmah. Ya, hikmah berpuasa iaitu Allah nak jadikan kita bertakwa. Ya. Mari kita tengok macam mana. Okey, kita mula. Apabila Allah perintahkan kita berpuasa dengan syarat yang kita cukup syarat dan sebagainya, maka semua orang akan berpuasa. Tengok macam mana Allah nak didik kita supaya jadi orang bertakwa. Mula-mula sekali kita rasa macam mana? Ni ustaz cuba orang yang tak berapa minat nak puasa lah. Mula-mula dia rasa Allahu Akbar, nak kena berpuasa pula, nanti dahaga, susah, nak belajar penat. Macam tu orang yang tak suka berpuasa. Tetapi oleh kerana dia wajib semua orang berpuasa, maka dia pun turut berpuasa. Malu kalau dia tak berpuasa. Betul tak? Ya? Jadi dia pun membina diri dia supaya berpuasa juga. Nampak? Sekarang dah dia masuk satu tahap yang dia terpaksa melaksanakan ibadah puasa tu sebab orang sekelilingnya berpuasa. Allah nak mendidik apa? Kalau kita nak menjadi orang bertakwa, nak jadi orang baik, kita kena ada suasana yang baik. Akhirnya puasa adalah salah satu cara untuk menjadikan kita melaksanakan sesuatu itu. InsyaAllah ketakwaan akan datang. Baik, seterusnya, ya, apabila puasa, oleh kerana semua orang berpuasa, maka dia pun berpuasa, maka dia terpaksa menahan makan dan minum. Walaupun dia boleh makan dan minum, tapi oleh kerana semua orang berpuasa, dia malu, dia tahan puasanya, maka itu adalah langkah seterusnya, ya. Ia cuba menjaga nafsunya. Dia cuba menuntun nafsunya, ya, memelihara nafsunya, mengekang nafsunya agar tak makan. Bimbang batal, ya. Sebab ala-ala berpuasa, walaupun terpaksa dia tak nak batal puasanya, maka dia dapat kontrol nafsu makan dan minumnya. Dan ada lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya. Pada peringkat mulanya dia berjaya mengawal. Ya, dan apabila masa untuk, ya, jadi apabila dia berpuasa, oleh kerana terpaksa ataupun tidak, ya, maka dia menahan makan dan minumnya, maka masa sarapannya telah dijimatkan, makan tengah harinya telah dijimatkan, kan, ya. Kemudian minum-minum petangnya dijimatkan. Apa yang akan diisi dengan masa-masa tu? Maka ketika itu dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan perut kosongnya, lapar dahaganya, belum pernah rasa lapar dan dahaga, maka masa itu akan difikirkan untuk mengisi dengan perkara-perkara yang ringan. Apa yang terlintas di mindanya? Sudah pastilah zikir yang melafazkan di sudut mulut, dari sudut menggunakan mulut, aktiviti yang melafazkan kata-kata yang baik, ya, yang ringan. Tetapi ganjaran atau tawaran yang Allah tawarkan dalam bulan puasa itu menyebabkan ia melakukan perkara tersebut, sama ada terpaksa ataupun tidak. Dah langkah-langkah seterusnya telah datang. Tadi daripada terpaksa, ya, orang semua puasa, dia pun nak puasa juga terpaksa. Kemudian dia tahan makan, dia telah berjaya mengawal nafsu makannya. Kemudian diisi dengan masa-masa kosongnya dengan zikir, maka semakin dekat dia dengan Allah SWT. Nampak bagaimana pendidikan takwa, ya? Allah mendidik takwa kepada kita. Kemudian sampai saat berbuka puasa. Saat inilah akan timbul rasa seronok yang tak dibuat-buat. Ya, kita nak berpuasa, kita nak buka puasa, kan? Tadi kita penat ni, tiba-tiba nak buka puasa, kita dah ternampak makanan sebagainya, keseronokan yang tak dibuat-buat. Ya, lapar nak makan, bukan sengaja seronok, memang seronok sungguh. Inilah keseronokan dijanjikan oleh Allah SWT. Dua keseronokan, iaitu salah satunya adalah keseronokan untuk berbuka puasa, kan? Jadi rasa macam mana? Bila rasa seronok nak buka puasa, duk tunggu waktu nak makan, kan? Maka secara tidak langsung ia telah memotivasikan, ya, hamba Allah ini untuk berpuasa pada hari berikutnya. Dia rasa nikmat nak buka puasa ni. Nampak bagaimana ketakwaan itu semakin meningkat, daripada tak mahu, daripada malas untuk berpuasa, akhirnya semakin seronok dan sebagainya. Kemudian, ya, sebenarnya secara sedar atau tidak, ketika waktu berbuka itu, ya, juga Allah telah melatih kita untuk menepati masa, untuk kita menunggu waktu solat, juga telah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Cuba bayangkan sebelum bulan puasa,
Ya, ketika azan maghrib dilaungkan, di mana kita berada? Ada di gelanggang futsal, ada di kedai makan, ada masih di taman permainan. Tetapi di bulan puasa, ya, oleh kerana lapar dan ya, motivasi Allah SWT juga memaklumkan atau memberitahu kita supaya menyegerakan berbuka puasa. Masuk waktu terus berbuka. Maka kita ternanti-nanti waktu maghrib. Ya. Ustaz pernah buat sedikit kajian lah. Waktu berbuka puasa, ustaz pergi satu jalan yang memang sibuk, tapi di waktu maghrib sebuah kereta pun tak nampak. Betapa semua orang sedang menanti saat berbuka puasa di rumah masing-masing ataupun di kedai makan dan sebagainya. Ya. Bayangkan 30 hari kita boleh menanti waktu maghrib. Ya. Waktu masuknya waktu maghrib. Ya. Insya-Allah selepas bulan puasa akan menjadikan kita orang yang ternanti-nanti waktu maghrib. Inilah sifat orang yang bertakwa. Ya. Lihat bagaimana puasa ini, hikmah berpuasa ini mendidik seseorang itu daripada satu langkah ke satu langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya menjadi orang yang bertakwa. Seterusnya pada malamnya, ya. Pada malamnya, oleh kerana solat tarawih ni bulan-bulan lain kita tak pernah buat, tiba-tiba bulan puasa ada solat tarawih, timbul keinginan, ya. Kita pun teringin juga nak buat. Ataupun malu dekat jiran kita tak pergi solat tarawih, maka kita pun teringin nak pergi. Kalau nak pergi solat tarawih, kena pergi sebelum Isyak, ya. Dan biasanya ditunaikan di masjid. Maka secara tak langsung Allah telah mendidik kita agar mendekatkan diri dengan masjid. Kan? Jadi menjadi tabiat kita lama kelamaan selama 30 hari kita akan mencintai masjid, ya. Bagaimana itulah pendidikan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah puasa, ya. Itu yang dikatakan bahawa melalui ibadah puasa ini Allah sebenarnya nak bagi kita menjadi orang yang bertakwa, dan apabila kita bertakwa akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, jadi itulah sikit sebanyak yang dapat Ustaz kongsikan bagaimana hikmah puasa. Sebenarnya banyak lagi yang mungkin akan diselit-selit oleh pengkuliah ataupun pentazkirah yang lain, insya-Allah berkaitan dengan hikmah berpuasa. Jadi daripada Ustaz, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita untuk kita terus, ya, mengambil peluang dalam bulan Ramadan untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.